أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha Ustaz Haji Hanafi Haji Hamdani, pengarah bahagian Ahli Islam UiTM Shah Alam. Ustaz Muhammad Abdul Aziz Idris, pengarah program Jum Al-Kahfi 2023. Ustaz Muhammad Farzil Amri Fazil, jemputan kita pada pagi ini, khususnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah yang mengikuti program pada pagi ini. Jadi Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama dalam program Jum Al-Kahfi untuk siri yang kedua pada tahun ini. Jadi program Jum Al-Kahfi ini bersempena dengan surah Al-Kahfi yang bermaksud gua. Surah ini kalau mengikut susunannya iaitu dah surah yang ke-18 mengikut susunan Al-Quran yang diturunkan di Mekah, mempunyai 110 ayat. Jadi insya-Allah akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Farzil Amri Fazil, dan sekaligus untuk memberi tausiah ataupun sedikit perkongsian kepada kita pada pagi ini dengan tajuk ihsan dalam bekerja. Jadi Ustaz Muhammad Farzil Amri ini dia jauh dengan kita ni, iaitu daripada UiTM Jengka. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Ustaz Muhammad Farzil Amri untuk membacakan surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 1 hingga ayat 10 dan seterusnya memberi sedikit tausiah kepada kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada sahabat saya kekanda Ustaz Ismail Hashim, khususnya yang saya hormati Tuan Pengarah Tuan Haji Hanafi Hamdani, Pengarah Bahagian Awal Islam, seterusnya barisan urustia, barisan teknikal yang ada. Okay, seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang cukup barakah ini, pada pagi Jumaat ini kita dapat bersama-sama walaupun secara maya pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan pada hari yang mulia ini, yang penuh keberkatan ini, dengan kita berada dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi. Saya seperti mana yang saya sebut, saya bukanlah yang selayaknya untuk mengajar tuan-tuan dan puan-puan, cuma kita berkongsi kalam-kalam yang baik, jadi kita kongsikan bersama supaya kita dapat mengambil manfaat. Okay, sebenarnya bila kita kata kongsi ni, bila kita bercakap berkenaan dengan memberi peringatan kepada sidang penonton, sebenarnya secara tidak langsung memberi peringatan kepada orang yang bercakap ni. Okay, orang yang bercakap ni bukanlah kita kata sekadar bercakap, tetapi sebagai memberi peringatan kepada diri sendiri dan sekiranya dapat dikongsikan kepada sidang penonton sekalian, alhamdulillah. Marilah kita mengambil manfaat daripada hasil perkongsian saya pada pagi ini, dan sekiranya ada kesalahan sila beri teguran. Okay, sila beri teguran kepada saya. InsyaAllah tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang bersama dalam program Jom Al-Kahfi pada pagi ini, mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, sentiasa dinaungi oleh rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila kita bercakap berkenaan dengan tajuk yang diberikan kepada saya pada pagi ini, kita nak bercakap, kita nak berkongsi berkenaan dengan ihsan. Okey, Selangor Darul Ihsan. Okey, jadi orang Selangor ni sepatutnya ihsan tu dia dah tahu dah. Cuma dalam ruang lingkup kita nak bercakap, bersembang-sembang, berkongsi berkenaan dengan ihsan ini adalah apakah yang perlu kita ambil isi-isi penting berkenaan dengan ihsan yang akan kita kongsikan pada pagi ini. Ihsan dalam bekerja. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, alhamdulillah kita dikurniakan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada kerja. Okey, di luar sana kita melihat berapa ramai orang yang masih tidak ada kerja. Okey, tak ada kerja lagi. Jadi alhamdulillah Allah kurniakan rezeki ni kepada kita dengan kita ada kerja. Dan dengan rezeki ni kita dapat menyara ahli keluarga kita. Okey, jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah kurniakan kepada kita pekerjaan. Jadi ihsan dalam bekerja ni adalah satu topik yang sangat penting pada diri saya dan kepada semua kita yang bekerja ini. Okay? Sebab kalau kita nak baca dalam satu hadis yang panjang berkenaan dengan ihsan ni, okay, apa yang dimaksudkan dengan ihsan, kalau kita baca, kalau kita buka hadis 40 tu, pada hadis yang kedua, hadisnya panjang. Okay, bagaimana ketika mana Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, tiba-tiba datang lelaki, okay, bertanyakan beberapa soalan
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam, iman, kan, dan ada di situ lelaki tersebut bertanyakan berkenaan dengan ihsan. Jadi saya tak nak baca hadis tersebut. Hadis itu panjang. Okay, jadi kita ambil poin yang berkenaan dengan ihsan itu sendiri. Okay, bila mana ditanyakan berkenaan dengan Islam, iman, maka ada pertanyaan daripada lelaki tersebut, fa akhbirni 'anil ihsan. Okay, maka bagi tahu kepada aku berkenaan dengan ihsan. Apa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okay, ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Okay, jadi bila ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ihsan, maka itu yang dijawab, okay, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bila maksudnya adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat akan dia. Jika engkau tidak dapat melihat akan dia, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pengertian ihsan. Bukan setakat dalam bekerja sahaja, malah dalam apa sahaja perbuatan kita di atas muka bumi ini, dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, apatah lagi dalam kita bekerja ini, mestilah setiap pekerjaan kita, bila kita faham maksud ihsan itu sendiri, okay, kita akan memahami dari sudut pandang apabila kita nak melakukan pekerjaan itu, okay, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat akan dia. Jika kita ni tak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah akan sentiasa melihat kita. Dia nak lihat kita tu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita duk fikirlah macam mana dia nak tengok kita ni, macam mana ni. Okay, ada berbilion-bilion manusia atas muka bumi ni, macam mana Allah nak tengok kita, kan? Itu bukan kuasa kita. Yang penting kita kena percaya setiap amalan yang kita buat, setiap perbuatan yang kita buat, setiap pekerjaan yang kita buat, Allah sentiasa melihat kita. Kalau kita tidak melihat dia, yakinlah dia sentiasa melihat kita. So jangan nak tipulah. Okay, jangan nak menyorok kat mana-mana, tak ada orang nampak kita. Okay, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa akan melihat kita. Okay, kalau dia melihat kita, dia menghantar malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita ataupun mencatat segala amalan kita. Okay, Roket dan Atik sentiasa bersama-sama dengan kita. Dia akan sentiasa mencatat amal baiknya, amal buruknya. Okay, dan malaikat ini sejenis makhluk yang sentiasa akan taat akan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tidak tidur macam kita. Okay, malaikat berjaga sentiasa. Kita je sikit-sikit tidur. Okay, tidur. Dan malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa sahaja amalan kita dicatatkan. Maka kita nak lari mana? Kita menyorok dalam gua ke? Sekarang ni ramai masuk gua. Macam Liverpool dah masuk gua, Chelsea masuk gua, kan? Masa kita menyorok kat mana-mana sekalipun, maka malaikat akan sentiasa bersama kita, yang mana malaikat ni diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencatat segala amal baik kita. Alhamdulillah kalau amal baiknya itu banyak. Okay, alhamdulillah dia catat. Dan jangan kita risaulah. Aku banyak buat benda baik ni, letih ikut malaikat ni mencatat, kan? Tak ada. Okay, malaikat ni dia tak akan letih untuk mencatat amal yang baik, dan begitu juga tidak akan letih untuk mencatat amal yang jahat ataupun buruk. Baik. Jadi apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan ihsan. Saya selalu untuk mudah kita faham, okay, ataupun untuk mudah kita bawa balik bersama-sama nanti, saya selalu suka lebih kita menggunakan perkataan ihsan itu sendiri. Ustaz Samai, kita cerita panjang-panjang pun, okay, janji sikit kita dapat pun hari ni pun kita okey dah. Okay, jadi saya suka kita melihat kepada perkataan ihsan itu sendiri. Okay, jadi pada pagi ini kita sama-sama kongsi sama, ya, berkenaan dengan huruf-huruf ihsan itu sendiri. I,
H, S, A dan N. Ada kita baca, kita tulis dengan Ihsan, EH, kan ada kita tulis IH. Itu ulanglah. Jadi hari ni kita ambil I tu dulu. Okay, I, H, S, A dan N. Mudah-mudahan setiap perkataan dalam kalimah ihsan itu, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran. Baik. So hari ni kita belajar huruf lah sama ada 5 huruf hari ni. Ada 5 huruf tu. Ada huruf. Sebaik 5. Kalau tak 50, jenuh kita. Okay. Baik. Ihsan. Kita ambil satu perkataan dan perkataan ini ada hubung kaitnya dengan perkataan ihsan itu sendiri ataupun menyerumus kepada bagaimana kita nak membentuk diri kita ni sebagai seorang pekerja yang ada sifat-sifat ihsan dalam kita bekerja. Baik, kita tengok yang pertama, perkataan ataupun huruf yang pertama sama dan sidang penonton sekalian. Ini apa yang kita nak kaitkan dengan perkataan ataupun kalimah ihsan itu sendiri. Itu saya suka merujuk kepada integriti. Integriti. Apa maksud integriti ni? Dan kita pun memang disyorkan dan memang wajib pun sebagai seorang pekerja, apatah lagi kita sebagai orang Islam, mesti ada integriti. Integriti ni bukan sekadar dalam pekerjaan, dalam ibadah pun kita kena ada integriti. Apatah lagi kita membincangkan dalam ruang lingkup pekerjaan, lagilah kena berintegriti. Okay, maksud apa integriti ni banyak. Sama dan sidang penonton sekalian, integriti boleh membawa maksud kepada tanggungjawab, jujur, telus, ikhlas, benar dan selainnya yang baik-baik lah. Yang baik-baik. Okay, jadi sebagai seorang pekerja perlu ada sifat integriti ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay, saya bercakap ni kepada diri saya dan juga kepada sidang penonton sekalian supaya kita, sebab itulah antara ihsan yang perlu ada, integriti yang perlu ada dalam diri kita sebagai seorang pekerja. Okay, dengan kita ada sifat tanggungjawab dalam integriti. Integriti itu berkenaan dengan tanggungjawab, maka setiap apa pekerjaan yang kita laksanakan perlu ada tanggungjawab. Sebab tu orang dulu dia letak perkataan tanggungjawab ni, tanggung dunia, jawab akhirat. Gabung tanggungjawab. So kalau kita tak boleh tanggung di dunia ni akan segala amanah ni, maka jawablah kita di akhirat nanti. Okay, maka apa sahaja perbuatan kita, dari serendah-rendah ataupun serendah-rendah grade sehinggalah setinggi-tinggi grade, setiap kita ada tanggungjawab dalam kita bekerja. Okay, dalam bekerja, kalau menghantar suratnya ada tanggungjawab menghantar suratnya. Okay, macam kita ni Ustaz Ma'in, okay, yang azannya jadi imam lagi lah. Memang dalam ruang lingkup kita tu dah memang kerja tu ibadah, dan ibadah kita tu itulah kerja kita. Okay, lagilah kita kena ada tanggungjawabnya di situ, dan kita bukan setakat tanggungjawabnya di situ, bahkan tanggungjawab yang sebalik daripada itu lagi besar. Okay, dengan nak mengajak orang untuk solat secara berjemaah, kan, dengan kita azan, kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan setakat kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja, bahkan kita menunaikan pada masa yang sama, kita juga menunaikan tuntutan agama itu sendiri, dengan mengajak orang datang ke masjid untuk solat berjemaah. Okay, maka saya selalu tengok daripada situ, bukan setakat tugas kita dalam sudut bekerja saja, bahkan tugas kita, tanggungjawab kita lebih daripada itu. Bayangkan setiap orang yang datang tu bukan setakat kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja, bahkan kita akan kutip setiap pahala-pahala daripada orang yang datang tu. Alhamdulillah. Ustaz Ma'in, kalau kita dapatlah menghayati ataupun kita dapat tahu betapa pentingnya peranan dan tugas kita. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan dalam ruang lingkup pekerjaan ataupun dalam bahagian-bahagian yang lain, kita juga boleh. Memang bukan jika boleh pun, memang kena boleh melaksanakan ataupun perlu ada sifat I ni tadi, integriti dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita. Kalau kita tak ada integriti, tidak jujur, tidak telus, tuan-tuan dan puan-puan,
kalau daripada sebesar-besarnya kalau tak ada ketelusan, okey, daripada ke serendah-rendahnya tak ada ketelusan, okey, maka akan hancurlah sebuah organisasi ataupun jabatan itu sendiri. Okey, tuan-tuan dan puan, boleh I dulu integriti dulu. Integriti. Okey, saya cakap ni macam saya sebutlah, kita pun kena wajib ada pada setiap, apatah lagi kita orang Islam, wajiblah ke atas kita mempunyai sifat-sifat yang baik ini ataupun sifat-sifat yang mahmudah ini yang dituntut dalam agama kita. Baik, boleh integriti? Tuan-tuan kena salin dulu. Saya tak terangkan pengertian ke apa ke, kita ambil main huruf je hari ni. Okey? Boleh bersama Boleh. Okey, kita pergi kepada huruf yang kedua. Okey, huruf yang kedua ni Ish. Apa yang kita nak kaitkan dengan Ish ni dalam ihsan ini? Okay, dalam pengertian ihsan yang mana dari sudut yang kita sebutkan tadi ini, kita buat sesuatu itu, okay, seolah-olah Allah berada dengan kita. Kalau kita tak nampak dia, maka dia pasti akan nampak apa setiap perbuatan kita. Baik, bila kita dah melaksanakan segala tuntutan, amanah tadi, integriti tadi, jujur, ikhlas dalam pekerjaan kita, apa Ish ni harapan kita. Okay, harapan kita ni bila kita setiap apa amalan, pekerjaan yang hendak kita buat ini, kita mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ish lah. Ihsan ish tu harapan. Harapan kita. Setiap yang kita nak kita laksanakan ini, harapnya okay, kita nak mencapai mardatillah, keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, Sama'i dan sidang penonton sekalian, okay, maka apa lagi yang perlu, apa lagi yang kita nak? Kalau kita dah dapat redha Allah ini, bahagialah hidup kita, senanglah hidup kita. Senang ni subjektif, Sama'i. Senang ni ada orang ukur dari sudut banyak duitnya, okay, kepuk duitnya, ya. Setiap poket tu ada je duit. Okay, ada orang ukur dari sudut tu. Ada orang ukur dari sudut senangnya, senang hati. Okay, dapat, okay. Tapi kita bila dapat mardatillah ini, keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah bahawasanya Allah akan pelihara kita di dunia pun, Allah akan pelihara kita apatah lagi di akhirat nanti. Lagilah, okay, bila mana itulah matlamat hidup kita, dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya Allah akan letakkan kita di dalam syurga. Jadi bila dikaitkan dengan ihsan ni, kita mengharapkan bila kita dah buat perkara yang baik dalam pekerjaan, membuat tuntutan-tuntutan yang sepatutnya bagi kita untuk melaksanakannya, akhirnya kita mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu, bila kita dapat redha Allah, Allah akan murahkan rezeki. Jadi kita buat dapat ganjaran. Okay? Dapatlah ganjaran ni boleh dapat daripada dua cara. Okay, ganjaran yang pertama, kalau dari sudut kita ni yang bekerja ni, kita dapatlah gaji kita setiap bulan, Sama'i. Okay, dapatlah gaji kita bila kita melaksanakan pekerjaan kita, upah dengan kita melaksanakan kerja tersebut. Okay, ada tinggi, ada banyak, ada kurang, kan? Ada kalau slip tu sebelah kanan tu banyak potong kan, sebelah kiri tu ada kan. Tak apalah, janji ada baki. Baki ni terpulang lah, baki ni ada banyak, ada kurang. Jadi alhamdulillah dengan kerja yang kita laksanakan tersebut, ganjaran yang pertama tu di dunia tu kita dapatlah gaji kita, dan gaji inilah untuk kita bersara anak keluarga kita. Okay, sediakan makan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya dengan ganjaran tersebut. Yang kedua, ganjaran yang kedua dari sudut ganjaran pahalanya. Okay, ganjaran pahala ni, ganjaran gaji ni kita nampak, tapi nampak sekejap je sama ganjaran gaji ni nampak sekejap, lepas tu makin lama dia makin susut, dah hilang, mana pergi dia. Okay, tapi ganjaran yang kedua ini adalah ganjaran bersifat pahala. Okay, pahala yang kita melaksanakan tugas kita, pekerjaan kita, apa saja yang telah diamanahkan kepada kita, kita laksanakan dengan penuh integriti tadi ni.
bukan setakat kita dapat gaji saja, bahkan di situ juga. Sebab kerja ni juga kita bincangkan dulu, kerja juga sebagai ibadah. Okay? Ibadah ni bukan semata-mata kita main semayang semata-mata. Kita bekerja ini juga sebagai satu ibadah. Yang mana perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada kita, kepada orang lain, semuanya dikira sebagai ibadah. Okay? Jadi kita bekerja, akhirnya kita dapat ganjaran gaji dan juga di situ kita mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana gaji akhirat ini gaji yang tidak akan susut. Okay? Dikumpulkan di akaun akhirat kita nanti bila dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah gaji kita, gaji akhirat kita. Inilah akaun akhirat kita. Bila dipersembahkan, dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah masa kau hidup atas muka bumi ni, okay, dengan kerja yang kau buat baik, okay, dengan ibadah yang kau buat baik, inilah ganjaran yang dikumpul, okay, yang malaikat catat tadi itu. Inilah yang tak akan susut, bahkan bertambah kali gandanya, okay, ganjaran pahala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harapan kita tadi kita sebut, bila kita bekerja dengan penuh ihsan tadi ini, harapan kita dapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat ganjaran pahalanya, dan pada masa yang sama kita dapatlah ganjaran rezeki, gaji. Itu pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ya Allah kurniakan, mengurahkan rezeki kepada kita. Baik, tu yang kedua. I tadi apa Ustaz Mai? Integriti. Ini harapan. Okay, harapan setinggi gunung. Okay, alright. Baik, lepas kita pergi kepada huruf yang ketiga, iaitu S. Apa yang kita nak kaitkan S ni dalam topik perbincangan berkenaan dengan ihsan ni? Okay, S ni saya pilih kalimah ataupun perkataan S ni merujuk kepada sungguh. Sungguh. Bersungguh-sungguh. Bila kita melaksanakan pekerjaan tersebut, maka kita buatlah dengan secara bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, tekun, ataupun dalam bahasa Arab kita sebut sebagai itqan. Bersungguh-sungguh, sebab dalam ada sebuah hadis, riwayat Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mafhumnya, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan penuh kesungguhan. Okey, itqan ini sungguh, bersungguh-sungguh. Okey, kita dah bersama kalau kita tak bersungguh-sungguh, kalau azan tu rasa tak bersungguh tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Semangat orang nak bayar. Okay, orang pun kita berlemah, orang dengar lagi lemah daripada nak pergi, aduh, patah balik lah. Jadi dalam ruang kerja kita ni, okay, azan tu bersungguh-sungguh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dengar kalau Ustaz Ma'in, orang dengar sedapnya Ustaz Ma'in. Okay. Nama dah Ismail Hashim, macam Qori Ismail Hashim juga. Okay, jadi kita bersungguh-sungguh. Okay, bersungguh-sungguh. Walaupun mungkin kita rasa alah azan je pun, tapi rupanya bila kita bersungguh-sungguh, adanya orang kata kelebihannya di situ. Okay, kelebihannya di situ, dan juga itulah nak menunjukkan kesungguhan kita dalam bekerja. Dalam aspek pekerjaan yang lain tu, ini memang dituntut kepada kita untuk bersungguh-sungguh. Okay? Tidaklah kita buat janji buat aje lah. Okay? Janji buat aje. Okay? Memanglah lepas, tapi tak ada kesungguhan. Bila tak ada kesungguhan tu, mungkin kerja kita itu jadi macam sekadar melepaskan batu di tangga je. Okay? Sekadar ada-ada je lah. Okay? Orang buat, aku pun buat. Okay? Jadi aku tidaklah orang kata ketinggalan, okay? Tapi tidak ada kesungguhan itu. Tapi bila kita suntikkan semangat kesungguhan dalam setiap pekerjaan yang kita laksanakan, hasilnya akan jadi bagus. Sebab dengan kesungguhan kita laksanakan tersebut. Okay? InsyaAllah bila ada kesungguhan, hasilnya akan jadi hasil yang terbaik. Kesungguhan. Okay? Sebab itulah yang Nabi sebut tadi,
Okey, Allah mencintai orang yang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, tak kiralah apa-apa pekerjaan yang baik lah maksudnya di sini kan. Orang kerja merompak, okey. Dia kerja tapi kerja tu tak baik. Jangan kata ustaz kena bekerja, kena bersungguh-sungguh. So aku kena merompak dengan strategi yang baik. Okey. Itu kesalahfahaman lah kita dalam memahami maksud kesungguhan dalam bekerja. Setiap mana pekerjaan kita tu baik, maka kita dilaksanakan dengan kesungguhan, maka akan menghasilkan pekerjaan yang berkualiti. Orang kata dalam perkataan orang sekarang ni pekerjaan yang berimpak tinggi. Berimpak tinggi sebab adanya kesungguhan kita. Dan kesungguhan tu selalu kita jangan salah faham kesungguhan tu, sebab itulah tanggungjawab kita. Ada orang bersungguh disebabkan dia nak dapat pujian. Ada orang yang bersungguh-sungguh buat ni, tapi dia nak dapatkan pujian daripada manusia. Dapatlah. Tapi itulah harapan dia, maka mungkin nilaiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia tak ada nilai, sebab dia buat perkara tersebut nak dapatkan pujian manusia. Tapi inilah yang kita kena hati-hati. Kadang orang tak faham kan gitu, tak payah buat bersungguh-sungguh lah ustaz. Tak, kena buat juga bersungguh-sungguh. Cumanya kita buat tu atas tanggungjawab kita. Kalau dapat pujian tu, terima je lah, alhamdulillah. Ini adalah kelebihan yang Allah bagi. Jangan pula meninggi diri, tengok puas puji aku. Kau ada. Kau ada. Kau ada. Dah. Riak pula dah. Itu yang orang kadang dia bersungguh-sungguh bagus dah, tapi dari sudut kefahaman dia nak dapatkan pujian manusia. Tapi yang penting ni biarlah kita dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Pujian manusia tu dapat, alhamdulillah. Janganlah dengan pujian manusia itu kita bangga diri, kita sombong, kita bongkak. Sebab bila dapat pujian manusia, lagilah kita kena tunduk. Tunduk tawaduknya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita takut adanya sifat-sifat mazmumah dalam diri kita. So bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam kita melaksanakan apa sahaja pekerjaan yang dipertanggungjawabkan kepada kita, dan juga bersungguh-sungguh dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang wajiblah bersungguh-sungguh. Sebab bila ada kesungguhan, kalau dari sudut ibadahnya, ibadah kita akan jadi ibadah yang berkualiti. Tak adalah sekadar kita katakan tunggang terbalik aja, apa ke sujud apa semua, tapi tak ada nilaiannya. Tapi bila kita buat dengan cara yang bersungguh-sungguh, kita faham perkara tersebut, maka adalah kualitinya. Ibadah kita itu ada kualiti dan diterjemahkan hasil pada ibadah yang berkualiti membentuk sifat-sifat yang baik. Baik. 2S. Dah habis I, H, S. Kita pergi kepada huruf yang seterusnya. A. A ini saya suka merujuk kepada perkataan ataupun kalimah amanah. Amanah ni kita memanglah tidak dapat lari daripada sebab kita sebagai seorang pekerja, sifat amanah ni sangat penting. Dia termasuk juga dalam integriti tadi itu, amanah. Dan Islam juga mensyorkan ataupun mewajibkan kepada kita perlu ada sifat amanah. So amanah yang bagaimana? Jenis-jenis amanah ni. Tahu tugasnya kalau sebagai seorang pekerja. Kita tahu tugas kita. Ini kita duk buat tegah orang lain, tugas kita terlepas. Tahu dalam aspek pekerjaan ni, bila dalam jenis amanah ni kita tahu tugas apa yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Maka kita laksanakan tugas tersebut sebaik mungkin. Sebaik mungkin, yang terbaik, yang ada kualitinya. Bertanggungjawab atas tugas yang diberikan. Ini di antara jenis-jenis ataupun ciri-ciri amanah sebagai seorang pekerja. Bertanggungjawab atas tugas yang diberikan kepada kita. Melaksanakan tugas dengan cara yang terbaik. Perform dengan cara yang terbaik. Kalau kita kurang ilmunya, kita tambah ilmunya. Janganlah kita dah tahu itu,
itulah sampai ke pencen. Okay? Itulah sampai ke pencen. Tak ada orang kata competent untuk upgrade sikit. Upgrade diri dia tu, kalau dia buat kerja tu tak nak upgrade sikit. Okay? Itu je lah sampai ke pencen. Okay? Sampai ke pencen. Kalau kata pekerjaan yang so kita kena upgrade diri kita supaya kita melaksanakan tugas itu dengan cara yang terbaik dan kita adalah nilai tambahnya, nilai tambahnya di situ sebagai seorang pekerja. Maka kita boleh buat bukan kita tahu satu bidang saja, bahkan kita tahu berbagai-bagai bidang, tapi masih dalam ruang lingkup pekerjaan yang kita laksanakan. Baik, tu amanah. So saya tak nak detail lah. Berkenaan dengan amanah yang kita sedia maklum. Bila kita bekerja, antara jenis-jenis amanah tu komitmen kita, komitmen yang diberikan terhadap tugas yang telah diamanahkan kepada kita, dan kita jauhlah daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang khianat dalam kita melaksanakan amanah. Sebab lawan amanah tu khianat. Khianat kan. So kita jauhkanlah diri kita daripada sifat-sifat sifat-sifat yang tidak baik sebagai seorang pekerja. Baik. Itu A. Huruf kita yang keempat bersama dan kita pergi kepada huruf kita yang terakhir, N. N ni apa bersama ini boleh kita merujuk kepada sebagai seorang pekerja dalam kita menghayati sifat ihsan ini perlu ada dalam diri kita ni nilai. Nilai apa? Nilai-nilai yang baik, nilai murni yang baik. Sebagai seorang pekerja perlu ada sifat yang baik, sikap yang baik, sikap terhadap diri sendiri, baik terhadap diri sendiri dan juga baik terhadap rakan-rakan sekerja yang lain. Orang suka pada kita, rakan sekerja kita suka pada kita. Ini jangan ada yang rakan sekerja kita ni kerja ke cuti ni. Cuti, seronok je. Cuti seronoknya. Tak, biar kita tak ada dia tu. Ini rasa ni je apa semua. Orang suka senang kita tu maksudnya senang bekerja dengan kita. Bukan senang berborak semata-mata. Ini senang ada dia boleh borak-borak sikit kan. Ini senang bekerja, maksudnya kita nak minta tolong senang. Dan kita sebagai seorang pekerja pun kita dapat bos yang baik pun mudah. Mudah, alhamdulillah dapat bos yang baik. Kita pun mudah nak bekerja dan bos pun dapat anak buah yang bagus bekerjanya. Jadi itu juga adalah nikmat. Nilai murni yang ada dalam kepribadian seseorang itu dalam menterjemahkan dalam aspek hubungan dia sesama rakan sekerja. Penting sebenarnya. Sebab kita bekerja dalam organisasi ni Ustaz Ma'in tak boleh kerja seorang-seorang. Betul. Bila kena ada imam. Kalau masing-masing muncung je kan, lantak kau lah. Sama juga dalam bahagian-bahagian yang lain, kita memerlukan kepada sokongan. Bos memerlukan kepada sokongan orang bawah. Dia nak buat semua sekarang, susah juga. Dan kita pun memerlukan kepada bos. Begitulah kita memerlukan antara satu sama lain. Cuma kena jagalah perhubungan tersebut. Bos kena rajin-rajin lah belanja anak buah. Supaya ada chemistry ataupun ada orang kata hubungan yang baik. Tapi bukan selalu pun daripada ada rambut licin lah rambut kalau selalu pun kan. Jadi ada nilai-nilai yang baik, ada sifat-sifat yang baik dalam aspek kita sebagai seorang pekerja. Banyak kalau kita nak bincangkan berkenaan dengan nilai-nilai murni yang perlu ada pada diri kita sebagai seorang pekerja. Di antaranya kita kena nilai murni syukur. Syukur selalu. Alhamdulillah, seperti mana yang saya sebut di awal perbincangan kita tadi ini, syukur kita ada kerja. Boleh bekerja.
okey, adalah rezeki yang boleh kita manfaatkan untuk diberi kepada ahli keluarga kita. Syukur, alhamdulillah Allah kurniakan nikmatnya kepada kita berbanding ada orang yang makan tak tentu Ustaz Main. Ya, Okay. Nak tunggu orang bagi makan, okay. Nak minta makan, mengemis di tepi-tepi jalan, kan? Okay. Itulah kerja dia pula tu kan. Tapi susahlah nak dapat kais, orang kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, okay. Malam pun dia kais juga. Okay. Jadi itu kita kena dah bersyukur dah dari sudut itu. Di antara nilai-nilai murni lagi yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita yang sebagai seorang pekerja ni, kena banyak sabar sama ya betul. okay? Betul. Sabar tu kena okay? Kena banyak, perlu ada kesabaran dalam diri kita. Okay? Sabar kena banyak. Kalau kita dalam biasalah dalam hidup bekerja ni, okay? Ada orang pendapat macam ni, ada orang pendapat macam ni, okay? Kadang pendapat kita tak diraikan, okay? Sabarlah, tak apa. At least kita dah menyuarakan pendapat kita, okay? Jadi apa-apa pun sabar. Kalau kita tak puas hati, kena sabar, okay? Kalau kita ada masalah dengan rakan sekerja kita, sabar, kita cari. Sabar bukan setakat sabar je kan, tapi carilah titik orang kata titik orang kata untuk titik pertemuan untuk jadi baik sesama sendiri. Okay? Sabar dengan tindakan. Jangan orang buat ke kita sabar je lah. Okay? Orang tahu kita sabar je lah, buat macam mana. Okay? Okay? Sabar je lah, buat macam mana. Okay? Kita gunilah lah. Okay? Tak sabar dengan ada tindakan. Okay? Sebab tu tindakan yang selalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wasta'inu bis-sabri was-salah. Okay? Mintalah pertolongan bila kita ada ujian, mintalah pertolongan Allah. Bukan Allah sebut situ bukan dengan kesabaran saja, tapi wasta'inu bis-sabri was-salah. Okay? Yang kita banyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Di situ juga banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cari jalan bagaimana untuk kita menjernihkan keadaan. Tapi sabar, kena ada sifat sabar, supaya kalau tak ada sifat sabar ni sama orang pergi kerja bukan buat kerja, bertumbuk. Okay, tak boleh aku tengok muka dia, rasa kecil besar je. Kan ada hinggap menumbuk di muka kan, bila tak ada sifat sabar kan. Dan kita nak buat pun rasa macam kita nak buat kerja pun macam tak tenang je kan. Rasa dia muka dia menyampah aku kan. Bila sifat-sifat yang buruk tu ada dalam diri kita. Tapi bila kita sabar, okay, ada sifat sabar di samping kita melaksanakan tugas-tugas kita dan kita cari jalan penyelesaian, insya-Allah adanya jalan penyelesaiannya di situ. Di antaranya lagi nilai-nilai murni ikhlas. Okay? Ikhlas ni jangan salah faham pula. Kalau ikhlas ni tak payahlah ustaz gaji pun tak nak lah, ikhlas. Dan itu adalah upah dengan kita kerja. So itulah kita faham maksud ikhlas semata-mata. Okey, itu makam tinggi tu sama kalau apa pun saya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan itu makam tinggi tu sama kita tak sampai lagi lah sayang tu. Ya. Okey. Kita tunggu akhirat lah. Okey, macam tu. Itu makam orang hebat tu. Okey, itu orang makam kalau seluk bawah bantai tu ada duit dia tu. Okey, tak mengharapkan dunia ni. Okey. Okey, tapi kita tidaklah ke tahap itu, maka kita ikhlaslah. Ikhlas dari sudut kita. Okey. Kalau ada masa-masa yang kita terambil, okey, right? Kan ikhlas habis kan, okey. Kita ganti balik apa semua, okey. Dan juga bila kita nak melaksanakan tugas ni memang dah tanggungjawab kita. Okey. Kita kena buat sedaya yang sebaik yang mungkin. Baik. Lagi apa lagi nilai? Banyaklah nilai-nilai murni yang sama yang boleh kita bincangkan banyak. Okey. Mungkin boleh kita ambil 2-3 perkara pada pagi ini sebagai, okey, kalau cerita banyak-banyak pun tak ingat semua juga sama Yalah. Okay, orang banyak-banyak ni, kalau banyak sangat lah. Kalau macam baca buku tu, panjangnya nak baca. Okay, tapi kalau buat point-point sikit tu, boleh lah.
bolehlah kalau orang faham kena bolehlah kau mau baca. Okey. Kalau begitu juga kalau gini dapat poin-poin penting pun kita sebut daripada banyak-banyak dapat 2-3 pun okey dah. Kalau tuan-tuan sedang menonton pada pagi ini boleh dapat huruf-huruf yang kita bincangkan pada pagi ini pun itu dah besar rahmat dah. Okey, daripada kita nak benda lah Mamat ni cakap ni okey, tak faham benda kan, orang kata tak faham benda. Okey, jadi bila kita bawakan huruf-huruf berkenaan, huruf tu pun berkenaan dengan ihsan yang kita bincangkan pada pagi ni tu pun dah mencukupi. Okay, kita faham. Kita recap balik Ustaz Mai, ayat tadi adalah integriti. H itu harapan. Apa dia? Harapan tu kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting mengharapkan harapan kita mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. S tu laksanakanlah segala tugas yang telah diamanahkan kepada kita dengan bersungguh-sungguh, itqan, tekun dalam setiap pekerjaan ataupun pekerjaan yang telah diberikan amanah kepada kita. Amanah. Yang kita huraikan. Amanah ni banyak. Jenis-jenis amanah yang boleh kita laksanakan dalam pekerjaan yang menjurus kepada sifat amanah itu sendiri. Dan yang terakhir, nilai. Ini perlulah ada nilai-nilai yang murni dalam diri kita, untuk kita sentiasa bermotivasi untuk bekerja dalam setiap hari pekerjaan yang kita buat tersebut, sentiasa ada kualitinya, itulah yang dianjurkan di dalam Islam, supaya kita mempunyai nilai-nilai yang baik dalam diri kita. Jadi saya rasa ada lagi yang sama harapnya harapnya macam saya sebut tadi lah, tak boleh banyak, ambil lah sikit. Jangan tak ada langsung. Tak ada langsung. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ia dapat memberikan sedikit peringatan, terutamanya saya sebut peringatan terutamanya kepada orang yang bercakap, kepada diri saya sendiri dan juga kepada sidang penonton sekalian, supaya kita berusaha untuk kita mengharapkan ataupun kita berusaha untuk memahami ihsan sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam hadis tersebut akhirnya Rasulullah tanya kepada para sahabat, tahu tak kamu siapa pemuda tersebut? Itu adalah malaikat. Di samping dia datang, dia mengajarkan kepada kita berkenaan dengan Islam, iman dan juga ihsan. Jadi akhirnya di samping Rasulullah di samping malaikat nak sampaikan sesuatu kepada Rasulullah, bahkan Rasulullah pun dapat sesuatu menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya. Baik. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur Bahagian Ihwal Islam UiTM Shah Alam kerana sudi menjemput saya untuk sama-sama kita berkongsi berkenaan dengan bersempena dengan program Jum Al-Kahfi ini, dalam kita membincangkan berkenaan dengan ihsan dalam bekerja. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang sesi perkongsian saya ini ada tersalah kata tutur bicaranya. Saya mohon maaf kepada semua sidang penonton dan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala bentuk kelemahan itu hadir pada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Ismail Hashim kita. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Farizul Amri Fazil, pegawai eksekutif kanan daripada UiTM Jengkol. Terima kasih Ustaz, jauh ni nasihat tausiah jauh daripada UiTM Jengkol. Jadi terima kasih di atas bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat 10 dan perkongsian yang bertajuk ihsan dalam bekerja. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada perkongsian Ustaz tu ada 5 huruf tu, iaitu ihsan itu. Saya ulang lagi sekali, iaitulah integriti, harapan, sungguh, amanah dan nilai. Jadi kalau kita boleh buat yang ni pun kira kita memang baiklah dalam bekerja kita.
bukan cakap Orang utara cakap clear lah. Kalau boleh buat 5 muka ni clear lah. kalau boleh buat 5 ni kira clear lah orang Kedah kata. Bukan Clear. bulan cucuk gaji, ambil gaji saja. Jadi Nah, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz di atas perkongsian yang sangat menarik pada pagi ini. Dan suka juga saya maklumkan kepada penonton pada pagi ini, program kita pada pagi ini kita tidak sediakan jam latihan. Maklumlah Ustaz, awal-awal tahun ni orang pekat duk berebut nak ambil jam latihan. Jadi sebelum ni pun, tahun lepas pun kita buat program ni, kita tak ada jam latihan. Setiap minggu kita buat pun tak ada jam latihan. Jadi untuk makluman pada penonton bahawasanya pada pagi ini memang view agak tinggi, jadi kita maklum bahawasanya kita tidak ada jam latihan. Tetapi Ustaz, kita ada kuis pada minggu ini. Hadiah dia pun agak lumayan. Kali ikutnya ada satu soalan saja pada minggu ini, tetapi kita ada tertangguh daripada minggu yang sebelum ni. Jadi pada minggu ini saya akan baca 2 soalan. Jadi soalan yang saya akan bacakan ini, jawapan itu boleh ditinggalkan di ruang komen dan insya-Allah peserta yang dapat menjawab dengan cepat dan tepat mengikut kepada jawapan skema daripada pihak urus dia akan menghubungi penonton yang betul itu. Jadi saya akan baca soalan di sini. Jadi tinggalkan jawapan yang betul. InsyaAllah nanti dia akan tengok. Jadi soalan yang pertama, berikan 3 ciri-ciri ihsan dalam bekerja. Jadi saya ulang soalan, berikan 3 ciri-ciri ihsan dalam bekerja. Itu soalan yang pertama, boleh tinggalkan. Tapi saya cadangkan soalan ini untuk soal petang sahaja, dan soalan yang kedua itu bagi jadi dapatlah orang yang berbeza Ustaz ya. Okey, soalan yang kedua, berikan 2 cara untuk mendapat ihsan dalam bekerja. Saya ulang soalan, berikan 2 cara untuk mendapat ihsan dalam bekerja. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tinggalkan jawapan di ruang komen dan insya-Allah akan dihubungi oleh pihak urus dia. Jadi kita dah sampai ke penghujung program pada pagi ini. Jadi surah Al-Kahfi ini banyak kelebihannya. Saya nak kongsikan satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Abu Darda. Hadisnya adalah sahih. Diriwayatkan daripada riwayat Muslim, hadis yang ke-1342 yang bermaksud sesiapa yang menghafal 10 surah Al-Kahfi yang terawal, maka dia terselamat daripada fitnah Dajjal. Jadi marilah sama-sama kita amalkan surah Al-Kahfi ini untuk menjadi penyelamat kita di akhir zaman ini daripada fitnah Dajjal. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Faridul Amri di atas perkongsian dan bacaan surah Al-Kahfi itu tadi. Jadi kita tangguhkan majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal ladzina amanu wa 'amilus salihati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.